Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini Kak Ina nak share bagaimana kita nak kekal sihat dan jika kita sakit, macam mana kita nak kembali sihat. Jadi, perkara pertama, kita harus terima dulu. Sakit tu sebab banyak toksik dalam badan kita, kurang nutrisi. So, toksik dan nutrisi, itu perkara penting untuk kita pastikan kita ni sihat. Okey. Nak sihat, tadi kita kata sakit, banyak toksik, kurang nutrisi. Jadi nak sihat, cukup nutrisi dan kurangkan toksik. Kita boleh sihat. Itu je point dia. Simple kan? Nutrisi cukup, toksik kurang. Dan kita sihat. Okey, itu perkara pertama. Perkara kedua, kita kena kembalikan fitrah badan kita. Apa fitrah dia? Bila kita makan, mesti diproses melalui sistem ni. Sistem ni akan proses. So benda yang kita makan ni dalam mulut ni lalu sini dan airnya keluar sini. So kita dapatlah 3 perkara ni, iaitu buang air besar hari-hari, buang air kecil 5-6 kali sehari, kita buang angin 14 kali sehari. Kalau ini maksudnya fitrah badan kita baguslah. Kalau kita terkurang salah satu daripada 3 ni, maksudnya kita kena kembalikan fitrah kita, dapat balik, baru kita boleh kekal sihat. Okey, mari kita tengok. Setuju tak? Usus kotor punca penyakit berbahaya. Okey, kenapa? Kita tengok. Bila kita makan, dia end up di sini. Inilah sistem penghazaman. Okey, sebab kalau banyak penampaian di sini, cuba you tengok ni. Nampak salur darah ni? Salur darah ni akan ambil segala kotoran di sini, simpan di sini. Sini penapis nombor 1 dalam badan kita. Sebab tu kalau yang ni jam, akhirnya yang ni rosak. Okay. Sebab itulah kita kena jaga sistem ni. Untuk pastikan yang bagus. Sebab kalau ni rosak, tengok. 3 sistem besar. Yang paling kita takut adalah sistem pertahanan. Dekat sini tengok. Kanser, SLE. Sedangkan sini yang start dia. Bila sini masalah, kita pun dapat masalah ni. Dan sini masalah, hati jadi masalah, kita dapat kencing manis, dapat masalah buah pinggang. Okey, sini masalah ni, penyakit hati, gastrik, sembelit. Sedangkan kalau kita jaga sistem ni, ini pun tak ada masalah, ini pun tak ada masalah, ini pun tak ada masalah. Organ ni pun sihat. Bila organ ni sihat, sistem peredaran darah pun sihat. So, akhirnya satu tubuh badan sihat. Sebab tu nak kekal sihat, jaga sistem ni. Bagaimana kita nak jaga? Kita kena tengok dulu. Sini, sembelitlah punca, kita dapat segala masalah. So, ini segala berita yang menceritakan. Tu, kalau you baca sangat menakutkan sekarang ni. Makanan kita manalah sihat. Makanan kita sekarang banyak sangat toksik yang menyimpan dalam badan kita yang boleh menyebabkan sakit yang sangat kronik. Walaupun kita, orang kata baru awal 30-an, awal 40-an dah dapat penyakit yang kronik. Cuba tengok ni lagi satu. 70% racun dalam tubuh kita berasal dari usus besar. Tengok ni, usus kotor akibat sembelit. Susah buang air besar, lekat macam ni. Kalau macam ni tengok, bersih saja kan, pembuangan kita lancar. Macam ni dah ada najis-najisnya, maksudnya kotor. Ini lagilah ni kanser. Usus yang sentiasa dipenuhi kotoran akibat toksin atau sembelit punca kepada kanser. Cuba tengok. Jadi kita kena bersihkan ni, barulah kita boleh sihat. Okay. So, kalau kita tengok gambar ni, Kak Ina selalu tunjuk video ni sebab nak bagi
stop acting 6. Colon 26. Inilah colon kita. Kita tengok kat sini. You compare sendiri tengok ni. Ini pembuangan tidak lawas. Umur 35 tahun. Masalah dia kulit, sakit kepala, keletihan yang kronik. Ini cacing. Parasit ni macam cacing ni lah. Umur 49 tahun. Obesity, kencing manis, sakit sendi. Ini kerisauan yang melampau. Cuba kita compare tengok. Ini yang ada candidas. So bakteria. So ini jangkitan kuman lah. So umur 21 baru. Tengok tu dah. Kegagalan daya tahan badan, imun rendah, alahan, asma. Kalau kita tengok dalam perut macam ni, pada dalam mulut dia macam ni. Bagaimanakah keadaan usus kita? Okey? Sebab itulah kesihatan optima bermula dengan cara hidup yang betul, iaitu usus sihat. Untuk usus sihat mesti cukup benda ni. Enzim, air, bakteria baik, serat. Apa dia probiotik? Inilah probiotik ni adalah bakteria baik yang hidup dalam sistem ni. Terdapat 100 trilion bakteria yang hidup dalam badan seseorang manusia. Badan memerlukan sekurang-kurangnya 85% bakteria baik untuk dapat kesihatan yang optimal. Jadi kalau dalam ni 85%, kita masih sihat. Kesihatan kita masih tip-top. Kalau dah 50-50, kesihatan kita dah mula merudum. Sebab itulah sistem perhaluan yang seimbang mempengaruhi 80% sistem imun. So ini gambar aja video pasal okey. Ini kalau kita kurang probiotik dalam sistem gesok usus kita. Ini penyakit-penyakit yang boleh timbul. So antara yang dia sebut kat sini, sakit kepala, kerap bermimpi, masalah sistem padan perut, buncit, jerawat, penyakit hati, letih, insomnia, susah nak tidur, nafas berbau. Nafas berbau tanda sistem kita dah teruk. Perut kembung, kepanasan, darah tinggi, penyakit buah pinggang dan sebagainya. Okey, so jadi untuk capai matlamat perlu gesok usus yang sihat. Nak sihat kena cukup 4 perkara ni. So bagaimana nak dapat semua keperluan ini dengan baik? So kalau orang-orang Shangho macam Kak Ina dan siapa yang dengar video ni adalah orang Shangho, jadi kita kalau yang ni kita guna probiotik.
So ini kita guna prebiotik, so ini kita guna fiber, ini lactoberry, so ini nak cukup enzim kita pakai pollen, dan nak cukup air kita biasa guna teh, dan kita tambah lagi dengan soya. Soya ni sebab nak tampal luka-luka yang dalam sistem ni, agar kita mendapat sistem gresik usus yang tip top. So endingnya kita dapatlah lengkap makan macam ni. Kalau kita dapat makan macam ni sehari satu shake dengan teh ni memang sangat baguslah. Kita boleh jaga kesihatan kita dengan lebih baik. Itu step 1 untuk sihat. So biasanya Kak Ina akan makan malam-malam makan macam ni. Okay, pagi so makan macam ni. Pagi. So 1 soya, 1 pollen, 1 fiber. So itu dah makan kat sini. Jadi pollen kita boleh dapat 4 lah. Kalau kita makan malam 1, kita makan malam 2, kita makan pagi 2. Kalau kita tak makan malam 2, kita dapat 2 lah. Nak makan berapa banyak tak ada hard dosage. So kita campur je semua dalam ni macam ni, kita kocak, minumlah linzi yang kita nak minum. Inilah sarapan pagi yang sangat sihat. Kalau kita ada masalah yang sangat teruk, kita boleh makan 1 kotak macam ni 1 hari. Okey, so inilah keperluan asas gresik usus. Kalau kita lengkap 4 perkara ni, kita boleh dapat stool yang sangat sihat, iaitu yang nombor 4 ni. Kalau kita dapat macam teh kambing ni tak nak. Kalau kita nampak macam sosis mereka besar ni tak nak. Kalau kita cair macam ni pun tak nak. Dia mesti macam nombor 4 ni. Okey, dan kalau kita dah dapat semua benda ni, dah tentulah najis pun dah cantik. Ada hari buang air besar, buang air kecil pun 5-6 kali, buang angin lagi 14 kali sehari. Sistem kita sudah kembali sihat. Bila sistem ni dah sihat, satu persatu penyakit kita boleh dibaik pulih. Langkah 1, jaga gresik usus kita untuk kekal sihat. Langkah 2, jaga organ hati. Jaga hati dan kenali hati kita dan tubuh badan kita untuk kekal sihat secara fitrahnya. Mari kita kenali organ hati kita. Tengok organ terbesar memberi kesan kepada hampir semua proses fisiologi badan. Mengendalikan lebih 500 fungsi kimia badan. Menapis lebih 1 liter darah setiap minit. Jarang diberi perhatian, tetapi badan tidak boleh berfungsi tanpanya. Kita dapat masalah darah tinggi, ni dah problem. Kita dapat masalah kencing manis, liver dah problem. Kita dapat masalah buah pinggang, liver dah problem. So, bila liver sihat, tentu kita tak akan dapat semua masalah tadi. Liver ni memainkan peranan utama dalam badan kita. Pelindung utama tubuh badan kita. Jika ia rosak, kesannya boleh menyebabkan kematian. Organ terpenting tetapi tidak mendapat perlindungan yang sewajarnya. So, sayap inilah liver kita. Okey? Sebab banyak kerja dia. Buat darah, buat platelet, buat kolesterol baik dan kolesterol jahat, buat sel-sel imuniti, buat protein. Tu kerja liver kita. So kalau liver kita dapat beroperasi dengan sangat bagus, memang Kak Ina sangat yakin kita boleh kekal sihat. So bagaimana liver kita rosak? Inilah kimia, radiasi, stres, panadol, painkiller, antibiotik, suplemen, steroid, ubat kolesterol, ubat darah tinggi, ubat kencing manis. Segala ubat ni, bayangkanlah kalau orang yang duk makan ubat dah 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Bagaimana keadaan livernya? Mau tak dia dapat semua macam-macam penyakit? Okay, akhirnya liver kita boleh jadi sangat rosak. Tak nak dia jadi macam ni, jagalah sistem ni. Cuba tengok. Selalu darah kan dari usus ni. Ni lagi satu gambar nak tengok. Nak nampak, bayangkan tu kalau sini duk menapai 2 hari tak keluar. Tak liver yang cantik merah ni jadi hitam legam. Kita tengok stages of liver. Asal cantik je tapi disebabkan toksik yang tak sudah duduk bertempik dalam liver ni, jadilah macam ni. So fatty liver, liver fibrosis dan cirrhosis. Cirrhosis dah keras lah. Lepas tu boleh lead to cancer liver. Okey, ulang lagi. Nak sihat. Step 1. Kekalkan kesihat secara fitrah. Kembalikan fitrah diri kita. Mesti buang air besar hari, buang air kecil 5-6 kali sehari, kentut 14 kali sehari. Untuk dapat 3 perkara ini, mesti cukup bakteria baik, iaitu ini. Okey, mesti cukup
Mesti cukup bakteria baik, cukup serat, cukup enzim, cukup air. Dah sini bagus, jagalah sistem ni pula. Okey, baik pulih sampai jadi macam tu. Kalau ada isu untuk sihat kena organ ni sembuh sampai macam ni, mestilah ada cara macam mana nak bantu organ kita sihat. Cadangan terbaik yang kita selalu cadangkan adalah gunalah mana-mana yang kita mampu untuk bersihkan hati kita. Okey, so ini sama ada kita nak guna kopi ke, nak guna linzi ke, nak guna YK2 atau YKK. Doesn't matter. Janji nak bersihkan salur darah kita, nak bersihkan organ kita jadi seperti ini. Ini secara detailnya ia berfungsi. Kalau kita tengoklah fungsi linzi ni, yang pertama ni dia panggil triterpenes, melaraskan daya imuniti. Inilah kepakaran linzi Shuanghe tau. So kita ada pensigilan yang dia boleh laraskan fungsi sel T. Dia boleh buang kolesterol, dia boleh buang segala lemak dan trombos, dia boleh kenyangkan balik pembuluh darah, dan dia boleh menambahkan sifat golongan darah. You bayangkan satu masalah besar yang kita urus dengan jayanya. Bersihkan salur darah, kenyangkan salur darah, so darah itself lengkap boleh mengalir dengan baik. Okey, bila ini kita dah urus dengan baik, dah tentulah kita boleh seterusnya mempergiatkan fungsi nyah, toksik hati dan limpa. Akhirnya satu tubuh badan sihat. Komponen kedua, polisakkarid dan makromolekul pula kuatkan imun sistem. Bila dia kuat, dia boleh buang radikal bebas. Dan seterusnya fungsi polisakkarid ini mempergiatkan pertumbuhan sel hati, memperbaiki keadaan badan secara menyeluruh. Nuklei dan linzi pula boleh mengawal perlekatan papan darah dan memperbaiki sistem peredaran darah. Maksudnya darah yang tak cukup platelet ke, tak cukup, maknanya komposisi darah tak bagus lah. So amalkan linzi ni, tengok dia boleh memperbaiki sistem peredaran darah dan mengawal pelekatan papan darah. Protein L8 melaraskan lagi daya imuniti. Kandungan lain ada vitamin, mineral dan sebagainya. Itulah linzi yang Kak Ina rekomenkan di sini. Mari kita tengok secara detail lagi bagaimana linzi boleh mengembalikan kesihatan kita. Okay, bayangkan ini adalah salah satu part dalam organ-organ kita. So semua ni dah, kata celah-celah sel ni dah toksik, sel kita dah mati, dah mutate, dah lemah, dah sakit. Okay, so jadi ataupun sihat yang ni. Jadi macam mana? Okay, so linzi ni lah boleh buang segala toksik di celah-celah, buang sel mati, buang sel mutasi, kukuhkan sel lemah, kepulihkan. Akhirnya kita akan sihat. Ini secara generalnya. Linzi bukan ubat. Linzi adalah makanan sihat, health food. Makanan kesihatan berfungsi. Maksudnya makanan ini boleh jadi ubat. Kita makan tapi dia boleh jadi ubat. Sebab dia boleh membuat pulih tubuh badan kita. Menyah. Dan dia boleh menyah toksik. Buang segala toksik sampai ke celah-celah sel dan bersihkan sel. Keluarkan toksik-toksik dan sel-sel mati. Baik pulih sel lemah. Kukuhkan keadaan badan secara menyeluruh. Itulah kepakaran linzi kita. Ini adalah tulisan buku herba yang berusia lebih 2000 tahun. Seng Nong Herba Klasik. Okey, kat sini ada tulis herba ni dibahagi kepada 3 bahagian. 3 grup, superior, average and fair. Herba yang dalam kumpulan superior tak toksik langsung kepada badan manusia. So Ganoderma was rated among this top category. So maknanya kalau liver dah toksik, kita guna linzi. Guna ni boleh atau guna ni boleh untuk pulihkan liver kita. Lepas kita jaga supaya dia tak rosak lagi. Okay, ini pensijilan dia. So bila-bila kita huraikan tentang pensijilan lah. So nak mengesahkan yang kita memang ada pensijilan. Kalau liver baik, saudara baik, imun sistem baik. Kan mudah. Sakit apa pun sama je. Kita tengok kat sini. So kopi kita ada linzi. Kalau kita rasa bulan ni mahal, kita belum sakit teruk, amalkanlah kopi ni. InsyaAllah boleh jaga kesihatan. Okay, dia boleh bantu, boleh baik pulih sistem imuniti, liver itself dan salur darah. Kita orang Islam percaya manusia ini adalah cipta Allah yang sempurna. Sesungguhnya kami telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tengok surah At-Tin ayat 95.
Sesungguhnya dalam diri setiap anak Adam itu ada seketul daging. Maka baik daging tu, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya, dan jika rosak ianya, maka rosaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah ia adalah qalbu, iaitu hati. So, jaga hati ni. Kalau hati bagus, dia tak akan rosakkan tubuh badan kita. Okay, bermaksud kalau hati ni boleh tumbuh semula walaupun 75% daripadanya sudah rosak atau mati. Jadi bermaksud kesihatan boleh dikembalikan. Okay, caranya, ini step 1. Lengkapkan semua ni. Ini step 2. Pilihlah yang mana kita mampu. So, ini cara kita makan. Campur semua shake dan minum dengan linzi tersebut. Ini keperluan diet yang sihat. Maksudnya, inilah keperluan kita hari-hari. Kalau yang makro-makro ni dah cukup kita kat sini. Yang makro pun cukup. Lengkap, semua kita ada. Nak apa lagi? Makan je lah. Nak bersihkan badan, guna yang ni. Okay? So, ini pensijilan dia juga. So, kita harus terima yang sakit itu banyak toksik dan kurang nutrisi. Untuk sihat, buang balik semua ni. Siap. Ini testimoni buah pinggang. Ya, boleh tengok dan baca lah. Okay, so sakit apa pun kita guna produk. Ini ada the whole range of product yang kita boleh guna dan lengkapkan. Guna ni perlukan wang. Jadi suka tak suka ambil tahulah sikit-sikit dan share lah dengan kawan-kawan. Okay, that's all. Sekian, terima kasih.